ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Apa khabar semua? Ada orang jawab baik, ada orang jawab Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah tu menjawab soalan saya dalam masa yang sama, pahala pun dapat. InsyaAllah. Sebab kita sebut Alhamdulillah. Sama-sama ikut saya sekali, kita baca zikir yang kita kongsi itu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ni makan sahur tak hari ni? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومداد كلماته. Sekali lagi, kuat sikit. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومداد كلماته. Sekali lagi yang ketiga. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومداد كلماته. Allahumma laka sumtu. Tu tunggu maghrib. Tu tunggu maghrib. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama Al-Fadhil, kekanda kita, Fadhil Ustaz Firdaus, yang merupakan salah seorang imam di masjid negeri ini. Alhamdulillah, Ustaz Firdaus ni, saya kenal Ustaz Firdaus masa saya baru-baru balik belajar, baru kahwin dulu. Masa tu berat saya 50 kilo. Sekarang dah 79. Tahun 2005 ataupun 2006, Ustaz masa Masjid Darul Ihsan. Masa tu Ustaz dengan Ustaz Ridwan Hashim. 2002 atau 3 Ustaz? 2002 2003. Betul. Ya. Bukan selepas kahwin, mula-mula balik belajar 2003. Masa tu Ustaz dengan Ustaz Ridwan Hashim tugas Masjid Darul Ihsan Subang. Betul. Kalau 2002 2003 maknanya almost 20 years. 2002 pula, masya-Allah. Tapi Ustaz Firdaus kelihatan sama muda je dengan dulu dengan sekarang. Allahu akbar, istiqamah. Jadi insya-Allah bagi saya ini salah satu anugerah terindah juga dapat kenalan Ustaz. Dan Ustaz banyak bantu saya masa kita baru-baru balik belajar. Ustaz tolong perkenalkan di masjid ni, antaranya di Masjid Bandar Seri Damansara. Apa sekarang kita berkuliah kat Gamma tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pagi ini halaqah Ramadan Masjid Sultan Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam. Kita akan bicarakan satu lagi tajuk yang menarik, anugerah terindah. Itu tajuk kita. Bagaimana biasalah saya sebut, ibu-ibu, para muslimah ni, saya seronok Ustaz. Kita sebut point, sebut tajuk, ambil nota semua dah. Di buku masing-masing tulis tajuk, tarikh, Ustaz Firdaus, Masya Allah. Saya pernah, tapi bukan kat sini lah. Di satu masjid, kuliah muslimah. Kita duduk bagi kuliah. Ada seorang cik ni, saya ceramah, dia ambil nota. Kita tengok dia ambil nota, kita bertambah semangat ceramah. Kita semangat, dia semangat tulis. InsyaAllah. Kita tengok dia, kita jadi semangat. Dia pun semangat tulis. Habis kuliah, saya pergi dekat. Saya lalu tengok. Cik, banyak nota ambil, tulis apa ni? Saya pun tak tahu saya tulis apa, Ustaz. Ustaz lah laju sangat dia marah kita. Ni nak kena pergi cek juga seorang-seorang lepas ni. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan, kita Ustaz macam biasa kita sembang-sembang santai. Ustaz mulakan dulu 10-15 minit.
berkenaan dengan tajuk Anugerah Terindah. Kemudian kalau ada yang hadir ni nak tanya soalan, ataupun sahabat-sahabat yang menonton secara online di page Masjid Negeri, kalau nak tanya soalan pun boleh tulis di ruangan komen. Yang menonton secara live, dan yang menonton secara live, jangan lupa tolong tekan butang share sekarang. Share, moga-moga kita menjadi ejen yang menyebarkan majlis ilmu. Boleh tulis juga di ruangan komen, kita baca soalan. Kemudian Ustaz, kita soalan tu sekitar pukul 10, kita berhentilah. Nak balik tunggu azan maghrib. Jadi saya persilakan dulu Ustaz untuk mulakan bicara kita pagi ni. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi واستنى بسنته وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dikasihi adinda saya Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham dan juga sahabat saya juga dengan ilmunya yang mutabahir, Masya Allah. Seterusnya kepada seluruh tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih lagi dapat meneruskan perbincangan dan pertemuan yang mudah-mudahan pertemuan seumpama ini akan terus melahirkan bibit-bibit keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan dapat dibuktikan dengan amalan-amalan dalam kehidupan kita, kerana iman itu dia tidak cukup dengan hanya sekadar meyakini, tapi iman itu dia perlukan kepada amalan, ya, ma waqara fi qalbi wa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal, sesuatu yang tetap keyakinan kita di dalam hati, wa saddaqahu bil amal, dan dia perlu dibuktikan dengan amalan-amalan, sama ada melalui lidah kita ataupun melalui anggota dalam kehidupan kita. Topik kita pada pagi ini adalah satu topik yang cukup menarik. Perbincangan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Said Nur Hisham tadi, berkaitan topik yang kita nak bicarakan ini tentang anugerah terindah. Dan bila sebut tentang anugerah ini, banyak anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Sehingga kan permulaan hadis, kalau kita melihat hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah merupakan rahmat daripada Allah yang diberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutuskan kepada kita untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang Allah, seperti mana yang Allah rakamkan dalam surah Ibrahim pada ayat 34, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk memberikan rahmat ke seluruh alam, ya. Jadi Allah menyatakan dalam ayat itu jelas sekali bahawa penurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Salah satu di antara rahmat yang terbesar yang Allah kurniakan dan terindah dalam kehidupan kita, iaitulah dengan kelahiran ataupun dengan wujudnya bulan Ramadan. Ramadan yang Allah berikan kepada kita dengan pelbagai bentuk keistimewaan, subhanallah, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, adanya pada bulan Ramadan. Mungkin dalam beberapa hari yang lalu, tuan-tuan guru kita, para asatizah telah membicarakan apa kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah terbuka kepada kita segala bentuk pintu-pintu kebaikan. Idza jaa Ramadan, hadis muttafaqun alaih. Apabila datangnya bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin.
3 tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkaitan tentang kelebihan di bulan Ramadan. Dan dalam hadis ini Imam Qadi Al-Iyad menyatakan maksud daripada hadis itu ada 2 ihtimal ataupun ada 2 andaian yang disebut. Andaian yang pertama yang menyatakan pintu-pintu syurga dibuka, betul. Itu maksud yang hakiki. Maksudnya memang pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka dikunci, ghuliqat, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, betul. Itu memberikan makna hakiki. Dan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga memberikan makna yang hakiki. Sementara pandangan yang kedua disebutkan oleh Al-Qadi Iyad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan maksudnya pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah. Allah mempermudahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Segala pahala terbuka. Mudah malam tadi kita tunaikan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dalam sejarah saya Ustaz di sebuah masjid, malam tadi saya pergi sebuah masjid, kuliah yang diadakan selepas solat sunat tarawih ini biasanya 8 rakaat. Tapi buat lepas daripada 23 rakaat, termasuk dengan witir, selepas itu baru diadakan kuliah. Masya Allah, nak menunjukkan satu kesungguhan dan bilangan jemaah tidak berkurang. Ya Allah. Dengan bilangan itu jugalah yang mendengar apa yang disampaikan pada malam tersebut. Kekuatan yang cukup luar biasa. Masjid mana Ustaz? Di Masjid Kota Damansara. Oh, Masjid Kuning. Ya. Masya Allah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan dan kesungguhan yang ada. Bayangkan kita nak buat kalau sebelum daripada Ramadan 2 rakaat, itu pun kadang-kadang menjadi masalah. Ba'diyah insya. Allahu Akbar, saya ada program yang lain, tak dapat nak buat. Ramadan memberikan kepada kita suatu hadiah yang cukup besar, antaranya Allah mempermudahkan kepada kita ini untuk melakukan kebaikan. Bab berkaitan dengan sedekah. Itu tak payah ceritalah, di antara sedekah yang paling banyak diterima adalah Tuan Imam. Kami dapat kurma sehari, hampir setiap hari dapat lagi. Esok dapat kurma lagi. Esok dapat kurma lagi. Subhanallah. Nanti bulan Syawal Ustaz boleh buka kedai jual kurma pula Ustaz. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu satu, Masya Allah, satu pemberian dan anugerah yang tak wujud di luar daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Satu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Kalau di Mesir Ustaz, saya belajar di Mesir, Maidatul Rahman, meja-meja yang disediakan untuk makan mereka yang yang berbuka puasa ketika itu, Masya Allah, banyak di jalan-jalan disediakan. Di masjid itu memang sudah tentulah ada, tapi banyak di jalan-jalan. Hatta termasuklah ketika kami sedang menunggu bas ketika itu nak balik, ada orang datang berikan air dan memberikan kurma untuk dimakan berbuka ketika itu. Subhanallah. Sampai tahap tersebut, suasana seumpama ini tidak wujud. Sebab itu kalau di sana, mereka bila sebut sahaja bulan Ramadan itu bulan yang cukup dirindui oleh mereka. Ya, Al-Fawanis, ada satu lagu Al-Fawanis tu, cerita tentang lampu-lampu yang dipasang di waktu malam. Tujuannya apa? Nak menunjukkan kegembiraan mereka ketika menyambut bulan Ramadan atas kelebihan-kelebihan tersebut. Bab yang berkaitan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu tak payahlah kita ceritakan. Memang di mana-mana sahaja mereka akan membaca akan Al-Quranul Karim, yang kalau kita nak menghabiskan 1 juzuk Al-Quran dalam sehari di hari-hari biasa di luar daripada bulan Ramadan, satu perkara yang cukup payah. Sehelai muka surat untuk kita baca pun kadang-kadang tak memberikan masa kepada kita untuk kita membaca Al-Quran. Masya Allah, anugerah yang terindah Allah kurniakan di bulan Ramadan. Baca Al-Quran 1 muka surat itu kita anggap terlalu sedikit, dan 1 juzuk daripada Al-Quran itu Alhamdulillah mampu kita tamat dan khatamkan. Inilah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Ramadan. Situasinya cukup berbeza, dan sebab itu ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terlupa riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walaupun di situ ada perbahasan yang diutarakan oleh ulama-ulama hadis, tetapi kita nak mengambil ruh daripada ucapan tersebut. Ya, lau alima abdi ma Ramadan latamannat ummati an yakuna sanatan kullah. Ya, kalaulah sekiranya seseorang hamba aku itu dia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, nescaya mereka mengharapkan, umat aku ini akan mengharapkan, kalau boleh Ramadan itu bukan berlaku sebulan, kalau boleh diharapkan Ramadan itu berlaku dalam tempoh setahun. Kenapa? Sebab pada setiap tahun ataupun setiap bulan yang dilalui oleh mereka, semuanya berlaku kebaikan demi kebaikan. Tenangkan kita ketika berada di bulan Ramadan.
kejahatan semakin berkurangan. Jumpa sahaja saudara kita berada dalam kesusahan, kita bantu mereka, ucapkan salam, Assalamualaikum kepada mereka dengan wajah kegembiraan, mampu untuk menahan kesabaran yang kalau di luar Ramadan memang tidak sabar selalu. Tetapi di bulan Ramadan, Masya Allah, kesabaran itu mampu dijelmakan dalam diri kita. Sebab dengar hadis Nabi SAW berkaitan dengan puasa, idza syatamahu aw qatalahu, apabila salah seorang itu dia mencaci akan orang yang berpuasa ataupun ingin memerangi, bergaduh ketika itu sehingga membawa kepada pembunuhan, maka katakanlah kepadanya, inni shaim marratain, diucap sebanyak 2 kali, sesungguhnya aku berpuasa, aku puasa. Maknanya dapat menahan sabar di bulan puasa ini. Subhanallah, ini di antara beberapa gambaran yang menunjukkan betapa anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu memberikan keindahan kita di saat ketika kita berada di bulan Ramadan. Mungkin itu mukadimah Ustaz. Kita bicara Ustaz yang kata ini saim, bila ada orang nak gaduh kita kata saya puasa, itu intonasi dia kena betul. Kita jangan cakap saya puasa. Bukan gitu. Dia kena saya puasa hari ni. Sebab ada 2 intonasi kan. Oh, jangan cakap gini kat saya puasa tahu. Seolah nak beritahu saya puasa, saya lagi garang. Allah. Aku lapar ni. Bukan. Tapi ini saim dengan makna saya puasa hari ni. Tak nak lawan. Masya-Allah. Itu Ustaz kalau orang yang nak ajak bergaduh. Tapi kalau anak-anak duk berlari, bergaduh kat rumah buat tumpah air, itu macam mana? Mama puasa tahu. Gitu. Jadi sebenarnya ucapan itu nak remind diri kita juga, aku puasa hari ni. Dan Ustaz sebut tentang baca Quran. Tu Ustaz, bulan Ramadan ni kita automatik jadi boleh baca sejuzuk lebih sehari. Kalau bulan biasa, ya Allah, payah nak baca. Hari ni kita hari ke-6 berpuasa. Saya nak tanya yang ada dalam dewan ni dan juga yang menonton online ni, tapi jawab dalam hati lah. Selama 6 hari ni, mana lebih banyak? Kita baca Quran ke baca handphone? Ada orang tu sampai 2 handphone. Kiri kanan dah tengok. Bukan nak cerita 2, tapi saya tengok komen-komen yang orang, sebab kita bersama kita hari ni yang menonton secara online pun ada. Jadi saya kena tengok respon-respon, ada link. Jadi pada sahabat-sahabat yang menonton secara online, lebih ramai yang menonton online pada yang ada dalam dewan sekarang. Boleh tak tolong tulis sikit di ruangan komen, menonton dari mana sekarang? Boleh tak? Kita nak tahu. Bersama Masjid Negeri Shah Alam ada penonton-penonton di alam maya. Boleh tak tulis sikit kat ruangan komen, menonton dari mana? Dan subhanallah, ini keseronokan kita bila buat majlis ilmu ini di antara hikmah Ustaz. Hikmah Covid datang ni. Jadi majlis ilmu kita tersebar. Yang dalam dewan ni tak payahlah tengok live Facebook. Tengok live lah Ustaz Firdaus. Okey, jadi ni Anjang Sufi dari Kuala Selangor, UTM Shah Alam, Abedi dari Keluang, Cairo Cat dari Shah Alam. Ada orang Shah Alam tak tengok kita kat sini. Dia orang bersama kita dari Keluang. Faridah Ida dari Kota Tinggi Johor, Syarifah Salwah 500 meter dari Masjid Shah Alam. Kira meter. Aminah Min Teluk Panlima Garang, Denurun Naurah dari Kulim Kedah, Azian Mustafa Kajang, Sarah Nafisah Kampung Jawa. Yang menonton secara online, kat bawah tu ada tulisan share. Jadi tolong tekan butang share. Kita sebarkan majlis ilmu. Ustaz cerita tadi tentang Ramadan ini sebagai anugerah terindah lah daripada Allah pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Ustaz masih wujud ramai di kalangan orang Islam yang tidak menerima anugerah dari Allah ni? Maksudnya Allah beri, dia tak ambil. Dia tak manfaatkan hidupnya, dia masih ada umur, dia masih hidup, dia masih sihat dalam bulan Ramadan. Tapi
Banyak masanya habis tengok drama. Banyak masanya habis duk mundar mandir di bazar Ramadan. Tak salah bazar Ramadan, tapi duk buang masa tu yang salah. Nak kata window shopping, tak ada window. Maksudnya banyak lagi masa dia yang terbuang dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Macam tak ada beza bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Macam mana Ustaz? InsyaAllah. Para hadirin dan hadirat, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu soalan yang cukup menarik. Tadi pada permulaan dalam hadis yang disebutkan itu, antara perkara yang berlaku di bulan Ramadan ini, syaitan digari ataupun syaitan dirantai, sufidatish syayatin. Ya. Tapi kenapa masih lagi ada orang yang masih lagi bercakap, mulut tidak pernah dikawal, masih lagi ada yang mencuri, masih lagi ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada maksiat dan juga dosa pada Allah. Seakan-akan syaitan masih lagi bermaharaja lela di saat ketika berlakunya bulan Ramadan. Saya ingin menyebutkan ada satu hadis yang mana disebut oleh Nabi SAW. Dalam kehidupan orang yang beriman ini, ujiannya bukan hanya sekadar daripada syaitan, tetapi kita ada ujian-ujian yang lain. Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Seorang yang beriman itu dia akan menghadapi dalam kehidupannya 5 kesusahan dan kepayahan yang akan diharungi. Yang pertama disebut dalam hadis, Rasulullah mengatakan mukminun yahsuduhu. Ada seorang mukmin yang memiliki sifat hasad dengki. Dengki juga dalam hidup, ada perasaan tersebut sebab dia sudah menjadi satu tabiat yang ada pada dirinya, tidak ingin ataupun tidak mahu untuk melihat orang lain lebih baik daripada kehidupannya. Maka sifat itu tetap ada dan dia menjadi ujian kepada kita. Yang kedua disebut oleh Nabi SAW, munafiqun yubghiduhu. Ada orang munafik, dan munafik ini dia memiliki sifat kebencian terhadap orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa beza antara munafik dan mukmin? Seorang munafik ini berpura-pura ia melaksanakan ajaran-ajaran yang dituntut di dalam Islam, tapi hatinya tidak menerima Islam itu sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengiktiraf dalam kehidupan mereka. Seterusnya yang ketiga disebut dengan perkataan kafirun yuqatiluhu. Seorang yang kafir yang kerjanya mencari jalan bagaimana untuk memerangi dan menghapuskan umat Islam itu sendiri, dan diikuti dengan 2 musuh yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Apa musuh tersebut? Yaitu yang pertama disebut dengan perkataan syaitanun yudhilluh, syaitan yang kerjanya berusaha untuk menyesatkan kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan Allah menyekat usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka untuk menyesatkan manusia agar mereka bersama dengannya di dalam neraka. Tetapi ada satu lagi perkara yang tidak mampu untuk disekat dalam kehidupan kita, iaitulah nafsun tunazi'uhu. Nafsu yang ada pada diri kita yang mencari-cari, yang menarik diri kita ini untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan tadi Ustaz Said menyebutkan kenapa masih lagi berlaku sedemikian rupa? Sebab nafsu ini masih lagi bermaharaja lela dalam dirinya. Dia macam kita lah, kalau sekiranya kita minat, ada keinginan dalam kehidupan kita makan, kalau katakan nak makan, mesti makan nasi. Bulan Ramadan, saya nak makan nasi Arab, sebagai contoh. Memang itulah yang akan dilaksanakan. Makanan lain semua dia tidak akan tumpukan. Sebab keinginannya itu tertumpu kepada perkara tersebut, kerana sudah menjadi satu perkara yang sebati, adat dalam kehidupannya. Ada keinginan tersebut. Samalah juga dengan nafsu yang apabila dia tidak dididik dan juga ditarbiah untuk menjadi nafsu yang tunduk kepada Allah, yang disebut dengan nama nafsu al-lawamah, ya, maka pada saat yang serupa dia akan terus mengarahkan kepada perkara-perkara yang membawa kepada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Kerana tidak diusahakan. Dan kerana itu di dalam Islam diajar oleh Nabi SAW agar kita mengambil berat di bulan Syaban. Yang disebut Rasulullah kata syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan yang seringkali tidak diambil berat oleh manusia, oleh umat Islam, hatta termasuk umat Islam itu sendiri. Sebab apa? Kerana bulan Syaban ini adalah bulan untuk mendidik jiwa kita menjadi baik. Masuk bulan Ramadan dah jadi baik. Isunya yang berlaku di bulan Syaban pun tidak mengambil berat tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan tersebut. Al-Quran tidak dilaksanakan. Kalau kita melihat dalam sejarah yang disebut oleh ulama-ulama salafus salih yang lalu, mereka menjadikan bulan Syaban itu sebagai syahrul qurra, bulan bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dibacalah Al-Quran sehingga mereka tumpukan kepada Al-Quran sama sekali,
Sebab mereka nak mengambil kelebihan bacaan Quran itu nanti ketika berada di bulan Ramadan, di samping mereka dapat mengamat-amati tadarus Al-Quran, yang maksudnya bukan hanya sekadar membaca, tapi mengamat-amati akan setiap isi kandung yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini di antara perkara yang dilakukan oleh mereka. Jadi kembali kepada soalan tersebut, kenapa berlaku demikian? Kerana kita tidak mendidik hati kita ataupun nafsu yang ada pada diri kita untuk tunduk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Dan sebab itu ada dalam sebuah hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar. Ya, wa dzalika kullu lailah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan bila masuk sahaja bulan Ramadan, Rasulullah kata ya baghiyal khair, pada mereka yang mencari-cari, mereka yang mendambakan kebaikan, akbil, datanglah, ambil segala kebaikan-kebaikan, hadiah anugerah yang Allah kurniakan ini pada bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut, memang ada orang-orang di kalangan umat Islam ni yang dia tidak inginkan juga kebaikan. Tapi kalau boleh diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyasy syarr, wahai kelompok manusia yang berusaha untuk mencari-cari kejahatan, maka tolonglah ketika berada di bulan Ramadan aqsir. Aksir ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tuan-tuan tahu tentang bab solat jamak qasar. Apa itu qasar? Daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat, kita kurangkan. Jadi maknanya dia nak buat jahat juga. Buat jahat di bulan Ramadan, tapi tolonglah kurangkan. Kalau dulu katakan tengok WhatsApp, Ustaz kata tadi sebut tentang WhatsApp, bacalah Facebook yang ada, itu sampai 24 jam tak berhenti. Allah. Tidur pun masih lagi ingat, Ustaz. Allah. Dalam mimpi teringat-ingat lagi. Nah, kurangkan tentang hal tersebut. Tumpukan kepada kebaikan dan kurangkan kejahatan-kejahatan yang ada. Bermakna dalam hadis itu menggambarkan, apakah kejahatan itu tidak wujud? Jawapannya kejahatan tetap wujud. Tapi minta supaya kurangkanlah kejahatan-kejahatan yang ada. Dan sebab itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar. Dan bagi Allah itu akan ada orang-orang yang akan dilepaskan daripada api neraka Allah. Itu berlaku nanti bila? Setiap malam-malam bulan Ramadan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam akan ada orang yang akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Jadi mudah-mudahan kita yang terpilih menjadi golongan utaqa'u minan nar, kita dilepaskan daripada cengkaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ada sebut tadi 5 cabaran orang beriman. Yang pertama apa? Nampak tulis tadi? 5. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman ada 5 halangan, dugaan, cabaran. Yang pertama, orang mukmin yang deki kat dia. Nombor 2, orang munafik yang benci dia. Nombor 3, orang kafir yang memerangi dia. Nombor 4, syaitan. Dia biar perkataan tu tepat. Orang mukmin dengki, munafik benci, kafir memerangi, syaitan menyesatkan, nafsu menggoda. Ya. Dia sesuai dengan sifat masing-masing tadi. Ustaz, di antara anugerah indah yang Allah Ta'ala beri dalam bulan Ramadan ini, Nabi sebut lis-saimi da'watun la turaddu 'inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa, ada doa yang tidak ditolak ketika hampir berbuka puasa. Tapi bagi para ibu, para isteri, dekat nak buka puasa itulah peak hour dia, Ustaz. Waktu dia paling busy. Nak ambil gelas, nak ambil mangkuk, nak ambil sodek, nak ambil periuk, nak ambil lauk, nak ambil nasi, kan dia sedang bersilat di dapur. InsyaAllah. Jadi Rasulullah kata bagi orang yang puasa doa mustajab waktu buka. Jadi macam mana pada para ibu, para isteri, boleh ke dia nak berdoa mana tak duduk atas jadah, doa sambil-sambil siap makanan? Boleh ke gitu, Ustaz? Ataupun mungkin Ustaz boleh bagi panduan pada para isteri, para ibu, macam mana dia nak rebut ataupun nak ambil betul-betul pemberian yang indah waktu nak buka ni, Ustaz? Subhanallah.
di antara satu perkara seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, berkaitan tentang doa di bulan Ramadan itu satu keistimewaan yang cukup besar. Di antaranya seperti mana yang disebutkan, dis-saimi da'watun la turad, iaitulah bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang pastinya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sebelum berbuka puasa itu mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab doa ini dari sudut umumnya kita boleh berdoa dalam apa juga keadaan. Sama ada dalam keadaan kita berdiri, sama ada kita berada dalam keadaan duduk, hatta berbaring pun disebut. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu di antara ayat yang Allah bicarakan dalam surah Ali Imran, dan mereka yang sentiasa mengingati Allah, zikir pada Allah antaranya adalah dengan doa. Sama ada dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dan begitu juga kalau melihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ayat 187 Ustaz ni, wa idza sa'alaka ibadi, ya. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hamba aku itu meminta kepada aku, inni qarib, aku ini akan berada hampir kepadanya. Subhanallah, Allah tak sebut inni aqrub, aku dekat dengan perbuatan, tapi Allah sebut dalam bentuk sifat, dalam bentuk isim, kata nama. Itu nak menunjukkan tanda benar-benar Allah akan berada dekat dengan kita. Ya, ujibu da'watad da'i, bukan sekadar Allah dekat dengan kita di saat ketika kita meminta, tetapi Allah akan mengkabulkan mana-mana orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah akan berikan dan Allah memberikan panduan kepada mereka. Subhanallah. Justru itu jangan kita abaikan memohon doa. Sibuk tadi dalam bab memasak, tengah menggoreng, time itulah kebetulan masakan belum siap lagi. Si suami suruh sediakan rendang dengan gunakan ayam lama, ayam apa ni? Ayam pencen. Ayam pencen. Masya-Allah. Ayam pencen lama nak masak Ustaz. Rendang ni. Waktu masa yang lama. Itu dulu saya punya cerita masa di Mesir. Kami di Mesir dulu ada teman-teman sahabat. Sebab kalau nak cerita dulu memang kamilah sediakan. Ada yang bahagian buat ayam apa ni rendang. Ada yang buat kalau dekat nak raya tu buat koktail, macam-macam lah ada dia punya tu. Termasuklah apa saya tak ingat apa nama. Dan saya waktu tu specialist bahagian buat donat. Buat donat ni saya, kerja saya dulu. Dululah, sekarang dah tak ada kerja tersebut. Saya jenis tak pandai nak masak. Tak naik-naik pangkat. Saya potong bawah, lepas tu tukang basuh periuk je. Saya tak pandai masak. Masya-Allah. Itu kelebihan Ustaz. Tapi kita basuh pinggang, basuh periuk, basuh dapur. Sebab tak pandai masak. Masya-Allah. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, dalam apapun kesibukan yang berlaku, maklumlah tadi dengan sibuk, apa salahnya kita bermunajat, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Yang walaupun sebaik-baiknya Ustaz, kalau boleh kita berhimpun bersama, wujudkan bincanglah di antara pasangan suami isteri, di antara anak-anak beranak ketika itu, kita bincang pada waktu jam sekian ni kita berhenti. Sekurang-kurangnya dah boleh dah menentukan masa dan waktu. Okey, saya nak masak, siapnya sekian-sekian waktu, dan waktu itu berhimpun bersama-sama dengan cara lebih beradab. Sebab kita nak berdoa ni, nak meminta bukan kepada manusia. Kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ada adab-adabnya seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azkar. Itu di dalam kitab Azkar itu disebut beberapa adab-adab sebelum kita berdoa, kerana kita nak berdoa kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kepada manusia pun kita beradab. Nak datang ke rumah seseorang bukan main datang saja terjah, tapi saat ketika nak datang kita call dahulu, nanti sekian boleh tak saya datang, saya sibuk, okey tak apa, bila masa tuan boleh berada di rumah dan sebagainya. Nak memohon satu kerja pun kita tak boleh terus datang, tapi kita buat surat permohonan tertentu. Dan begitulah juga adab kita dengan Allah, lebih-lebihlah lagi kita minta pada Allah, antaranya jaga dari sudut aurah yang ada. Kadang-kadang aurat tak dijaga juga, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, Allah ni kan kata Allah boleh kabulkan apa yang Allah minta, betul. Tapi adab perlu dijaga, kerana adab itulah yang menyebabkan keberkatan apa yang kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah sebagai contohnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, sifat
sebagai tanda untuk kita bersyukur pada Allah. Dan yang kedua, di antaranya juga diajar pada kita untuk berselawat kepada Nabi SAW. Juga jangan kita tinggalkan selawat tersebut, kerana selawat ini dia memberikan suatu kelebihan yang cukup istimewa di saat ketika kita mohon pada Allah, dan kemudian masuklah kepada permohonan-permohonan yang kita pinta. Saat ketika kita berada bersama dengan jamaah, kadang-kadang doa kita Allah tak terima, Allah tak pandang pun doa kita. Tapi mungkin doa daripada seorang suami ketika itu Allah dengar. Maka Allah kabulkan ketika itu permohonan yang dipohon secara beramai-ramai. Mungkin suami tidak didengari doa tersebut, tapi doa seorang isteri diterima oleh Allah. Mungkin bukan isteri, bukan suami, tapi anak-anaknya. Yang ketika itu kita telah menjadikan anak-anak kita di kalangan hufaz, mereka yang menghafal Al-Quranul Karim, mereka yang sentiasa hidupnya diajar untuk berzikir. Rupa-rupanya doa anak-anak yang dikabulkan oleh Allah. Ini kelebihan berjamaah ini ada, dan waktu itulah mudah-mudahan Allah mengkabulkan dan menerima doa yang kita pohon. Yang walaupun secara umumnya dalam apa juga keadaan, sama ada kita tidak berwudu, kita berwudu, tetap Allah mendengar doa yang kita pohon. Kerana berdasarkan juga kepada hadis Rasulullah menyebut, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tak minta pada Allah, Allah akan benci, Allah tidak suka kepada mereka yang hidupnya tak pernah meminta kepada Allah, seakan-akan mereka ini adalah sombong. Sedangkan segala nikmat yang datang dalam kehidupannya itu adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, jangan sampai kita meninggalkan waktu mustajab untuk kita memohon doa pada Allah, iaitulah di saat ketika kita berada dalam keadaan berpuasa, lebih-lebih lagi di saat ketika kita nak berbuka puasa, menjamu selera yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. Maknanya Ustaz, seorang ibu ataupun seorang isteri, sambil-sambil dia nak letak lauk, letak nasi, dia boleh berdoa. Boleh. Ya Allah, jadikan anak-anak yang makan hidangan ini anak yang soleh, sihat tubuh badan, tak nakal. Betul. Jadikan bapaknya pun tak nakal. Gunakanlah kasih sayang kami. Maksudnya seorang ibu dia nak letak, boleh sambil-sambil itu dia boleh doa, boleh minta dengan Allah. Jadi waktu itu waktu mustajab. Jangan lepaskan peluang istimewa tu. Sama juga kita orang lelaki, mungkin dalam sedang driving, baru nak balik rumah, balik kerja, tengah jam, boleh ke Ustaz sambil buat kereta? Betul. Tapi janganlah tadah tangan, pegang steering tu. Kita berdoa sebab itu waktu yang mustajab. Ada tak nak tanya soalan? Ataupun kepada yang menonton secara online, dah semakin ramai ni, Alhamdulillah sebab ramai tolong share, jadi yang bersama kita pun semakin bertambah. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya di ruangan komen, di page Masjid Negeri. Yang dalam Dewan, boleh tanya. Kalau ada nak tanya Ustaz, apa-apa soalan, boleh. Ada tak nak tanya soalan? Nak tanya soalan ke, ataupun nak berkongsi pandangan, berkongsi pendapatan, boleh juga. Ada? Sila. Kejap. Mic depan ni, bawah. Lajunya diturun. Baik. Cek. Bos sembang. Ini yang depan ni. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ya. Tadi dah di-sharekan di bulan Ramadan ni lah kita bersemangat nak buat segala kebaikan ya. Kita ada masa nak buat. Tapi macam mana caranya kita nak teruskan segala kebaikan yang ada kita buat pada bulan Ramadan ni di bulan-bulan lain sepanjang tahun. Kalau tak boleh semua pun separuh pun jadilah. Sebab lepas Haji Ramadan hilang semua sekali. Biasanya lah macam tu. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, bagus soalan. InsyaAllah satu soalan yang cukup menarik, sebab memang dalam hidup kita Ustaz, memang kita nak kalau boleh maintain dari sudut amalan istiqamah kita. Qul amantu billah, dalam hadis Nabi SAW Rasulullah bersabda, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian istiqamahlah olehmu. Istiqamah ini satu perkara yang bukan mudah untuk kita lahirkan dalam hidup kita. Poin yang pertama, saya nak mengambil satu dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu
hatta yastaqima lisanuh. Iman seseorang hamba itu dia tidak akan berkekalan istiqamah, melainkan apabila hatinya itu beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang ada pada diri seseorang yang beriman itu tidak memungkinkan akan terus berkekalan dan beristiqamah, melainkan apabila lidahnya beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punca kebaikan dalam kehidupan kita ini dia berpunca daripada mulut kita. Dan sebab itu Rasulullah juga pernah bersabda, "Man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhai admanu lahul jannah." Siapa yang boleh beri jaminan untuk menjaga mulutnya dan juga kemaluannya di antara dua pahanya itu, iaitu merujuk kepada kemaluan, aku jamin kepadanya nanti masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulut kita jaga selepas tamatnya Ramadan. Ni kadang-kadang Ramadan memang kita jaga baca Al-Quran. Subhanallah. Tadi Ustaz dah sebut dengan zikir yang disebutkan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kita duk sebutlah zikir tersebut, baca. Masuk habis saja Ramadan, Ramadan berakhir ketika itu. Waktu itu hilang ucapan tersebut. Mana perginya? Entah ke mana, ya, pergi ke tempat lain. Dan destinasi itu ditempatkan nanti masuk Ramadan akan datang. Subhanallah. Maka akhirnya akan menjelmakan kepada kita kembali kepada perkara yang asal. Sebab itu kalau boleh, apa yang kita dah amalkan ini teruskan. Ucapan walaupun mudah, tak apalah, tidak seberat mana pun tidak menjadi masalah. Yang penting istiqamah biarpun sedikit. Ya, wa in qalla, dalam hadis Rasulullah SAW, kita nak yang sedikit itu daripada banyak tiba-tiba tidak dapat dikekalkan. Biarlah dalam keadaan sedikit kita dapat mengekalkan yang sedikit tersebut, antaranya dengan zikir-zikir yang kita sebutkan. Sebab zikir inilah yang memberikan kekuatan pada hati. Kalau diri kita secara zahirnya kita tak kuat, sekarang ni rasa ya Allah lemah Ustaz, sebab itu kita punya program ni sejam je Ustaz. Lebih daripada sejam tu dah memang itulah di antara perkara yang berlaku dalam diri kita. Tengok jam. Saya tak setuju lebih pada sejam sebab air tak sedia. Letih juga. Memang itu kelemahan yang berlaku. Maka anal insanu dha'ifa. Manusia ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam keadaan serba lemah dalam kehidupan kita. Nah, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kelemahan itu kita gunakan sedikit daripada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, hafal dan amalkan zikir-zikir yang mudah-mudahan dengan zikir tersebut dia memberi kekuatan kepada hati. Kalau jiwa diri kita secara zahir kita perlukan kepada makanan dan minuman untuk memperkukuhkan kembali kekuatan yang ada pada diri kita, maka hati kita juga dia memerlukan makanan. Makanan pada hati itu adalah zikrullah. Dan apabila hati kita berzikir pada Allah, insya-Allah kita akan beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mengambil sebab bila disebut dalam hadis tersebut dia berkait dengan hati Ustaz. Yang mengekalkan kita menjadi baik adalah hati kita. Yang menjelmakan kerajinan dan motivasi pada diri kita untuk beribadah dengan amalan-amalan yang begitu banyak dalam hidup kita juga berpunca daripada hati. Maka saya nak sebut ada suatu kata-kata yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau menakalkan ucapan daripada Imam Ibrahim ibn Khawwas radhiyallahu anhu. Beliau kata apa? Hati ni dia perlukan kepada ubat. Dia perlukan kepada rawatan sebagaimana jiwa kita memerlukan, diri kita memerlukan rawatan di saat ketika sakit. Hati pun ada waktu dia sakit. Dan dia perlukan kepada rawatan itu dengan 5 perkara. Dawaul qalbi khamsun. Ubat penyakit kepada hati itu ada 5. Yang pertama, seperti mana saya sebut tadi dengan mulut kita, dan mulut kita yang terbaik kita tuturkan ayat-ayat Allah. Tilawatul Qur'ani bitadabbur. Kita baca Al-Quran dan tadabbur akan setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran ni bagus. Allah bagi pada kita pahala yang berlipat kali ganda. Ya, dan pada saat yang serupa dia bagi syafaat. Tapi yang lebih bagus itu kita nak memahami isi kandung yang ada di dalam Al-Quranul Karim supaya kita faham apa sebenarnya peranan kita bila Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita ini di muka bumi ini. Kita ni manusia yang hina tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Surah pagi tadi kita baca contohnya, ya, di antaranya itulah surah Al-Insan, ya. Dalam ayat tersebut itu Allah menyebut pada ayat pertama sekali Allah kata hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia sebelum ini sebenarnya manusia ini bukanlah merupakan makhluk yang disebut-sebut dan dikenali semasa kita berada di muka bumi ini.
Kita adalah makhluk yang tidak pernah dikenali oleh makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah mengangkat diri kita menjadi makhluk yang begitu dimuliakan oleh Allah, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Isra. Ya, walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah dan diberikan pelbagai bentuk kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran, tadabbur isi kandung yang ada di dalam Al-Quran, itu akan membina kekuatan pada hati kita. Pertama, dan yang kedua disebut dengan nama khala'ul batni, kosongkan perut, yang memberikan maksud berpuasa. Alhamdulillah kita berpuasa ni. Jadi kena sambunglah. Ustaz nak maintain bagaimana? Kita sambung nanti selepas daripada selesai Ramadan, masuk kepada hari raya pertama janganlah puasa. Nanti masuk kepada hari yang kedua, sambung sehinggalah sampai kepada 6 hari kita lakukan yang disebut dengan nama puasa 6 di bulan Syawal, kerana dia menyerupai seumpama kita puasa setahun. Dalam amalan-amalan yang kita laksanakan, lakukan sebab apa? Dia nak menyembuhkan hati kita. Dan kemudian yang ketiga, iaitulah qiyamil lail. Ramadan kita dapat buat qiyamil lail sekurang-kurangnya selepas Ramadan nanti, paling tidak pun dapatlah 2 rakaat ataupun buat solat sunat witir sebelum kita menunaikan solat subuh. Maknanya bangun awal, kita bangkit, tunaikan solat sunat, sekurang-kurangnya kita dapat menghidupkan malam tersebut. Kerana qiyamil lail adalah ibadah orang-orang soleh yang terdahulu. Bahkan disebut dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi bahawa qiyamil lail ini mutridatun lidda, dia dapat menghapuskan dan membuang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan penyakit kita akan dapat dibuang dengan qiyamil lail. Dan seterusnya yang keempat disebut dengan at-tadarru' fis sahar, merayu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1/3 malam yang terakhir itu adalah waktu yang mustajab. Doa kita seperti mana kita berpuasa sebelum berbuka, doa yang mustajab. 1/3 malam yang terakhir itu juga adalah merupakan waktu yang diistijabahkan oleh Allah. Allah mendengar, may yas'aluni fa'u'ti, siapa minta pada aku beri. May yad'uni fa'astajibulah, siapa yang doa pada aku akan kabulkan. May yastaghfiruli fa'aghfirulah, siapa yang minta ampun pada aku akan ampunkan. Yang bagi tahu Allah memaklumkan pada kita, bukan manusia. Manusia ni kadang-kadang dia kata-kata, akhirnya tak jadi juga apa yang dia nak berikan. Tapi Allah, bila Allah memberikan kepada kita tawaran tersebut, Allah janji, dan janji Allah tidak akan dilanggar ataupun dikhianati ketika itu. Jadi ambil peluang tersebut, tadarru', merayulah pada Allah, menangislah pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah selalu pada Allah di waktu tengah malam tersebut. Dan yang terakhir, ustaz, 4 tak mampu. Baca Quran pun tak mampu, nak tadabbur ustaz. Nak berpuasa pun tak mampu. Apa lagi? Nak qiyamil lail lagilah tak mampu. Kemudian nak tadarru' fi sahar pun tak mampu. Yang kelima disebut dengan mujalasatus salihin. Wujudkan grup-grup yang baik ni. Orang-orang yang soleh ni kita ambil jadi grup kita, jadi ahli kita. Bukan bermakna kita buat kelompok ustaz. Tak. Tujuan kita nak melahirkan orang-orang yang baik dalam kehidupan kita. Nampak saja orang yang soleh, dekati mereka, duduklah bersama dengan mereka, kerana ada kebaikan yang Allah berikan. Pertama, dia akan memotivasikan kita untuk beribadah. Tengok kawan kita puasa, Allah. Akhirnya kita yang malu-malu Allah tadi pun berpuasa bersama dengan mereka. Tengok dia duduk bersama dengan kita ketika berzikir. Waktu itu biasanya habis sahaja solat, memang kita buka handphone kita dan kemudian pergi. Tapi duduk dengan orang yang soleh, diingatkan pada kita kelebihan tersebut. Akhirnya malu Allah kita nak bangkit ketika itu, dan kita duduk bersama dengan mereka. Wujudkan kelompok yang baik. Orang yang baik ini, dia yang akan membantu kita pada hari kiamat kelak. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman yang baik, al-akhilla. Akhilla ni dia adalah merupakan jamak daripada kalimah khalil. Nabi Ibrahim AS dapat gelaran tersebut, Khalilullah. Khalil ini teman yang cukup baik, rapat dengan kita. Tapi pada hari kiamat kelak nanti, walaupun dia teman yang baik, makan satu meja, tidur sekatil, mungkin dulu, ya, ataupun mungkin di mana sahaja waktu yang kami bersama dengan mereka. Hari kiamat mereka akan melarikan diri. Tapi yang duduk bersama dengan kita, iaitulah orang-orang yang bertakwa. Teman yang baik daripada kalangan orang yang bertakwa, dia tidak akan lari, dan dialah yang akan menjadi orang yang akan mempertahankan diri teman-temannya daripada dimakan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, kita ada soalan daripada penonton online kita, Sarah Nafisah Zainal. Assalamualaikum Ustaz, apakah tanda-tanda yang ada pada diri kita yang menunjukkan Allah telah menerima amalan kita di bulan Ramadan yang telah kita lalui? Kalau sama saja menunjukkan amalan kita tidak diterima ke Ustaz? Bagus Ustaz.
Tanda-tanda. Masya Allah, alamat apakah tanda-tanda yang ada dalam diri kita? Saya teringat Ustaz, ada suatu ayat yang Allah sebut, kalau saya silap, Ustaz tolong perbetulkanlah ayat tersebut. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih. Antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya itu kepada Islam, maka dia berada di dalam cahaya Allah, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala nyatakan demikian. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan mereka berada di dalam cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya Tuhannya ketika itu. Ditanya, wa ma alamatuhu ya Rasulullah. Mereka ni bila disebut demikian, dadanya akan terbuka ketika itu, lapang, maka apa tanda-tandanya? Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda yang ada dalam dirinya itu, pertama at-tajafi an daril ghurur, ya, iaitulah dia akan cuba berusaha dalam hidupnya itu untuk menjarakkan dirinya, tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan kehidupan-kehidupan yang mempesonakan. Maksudnya kehidupan dunia ni tak terlalu mengambil berat dengan apa yang ada. Dahulu kalau katakan ketika nak solat dengan meeting lebih diutamakan. Tak apalah, meeting solat ni boleh kita laksanakan sampai hujung waktu pun tak apa, masih lagi berada dalam waktunya. Nah, kita akan berubah dari sudut tindakan kita dengan mengutamakan ibadah solat, kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di atas waktunya. Ada sebahagian ulama memberikan tafsiran daripada hadis itu, ay as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu sembahyang pada awal waktunya. Kita ubah corak dalam kehidupan kita, nak menggambarkan dunia ini bukanlah merupakan matlamat utama yang dikejar dalam kehidupan, tapi sebaliknya kita berusaha untuk mencari setiap perkara di dunia ini bagi membolehkan kita memperolehi saham-saham di hari akhirat kelak. Dan kemudian yang kedua, dalam ayat tersebut ataupun di dalam catatan yang disebut oleh ulama tafsir, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran, itu disebutkan dia akan mendekatkan diri, berusaha untuk mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang membawa kepada hari akhirat. Maksudnya apa? Dia buat satu kerja ni, apa pahala yang dia dapat? Dia buat ni, adakah aku buat dapat dosa ataupun dapat pahala? Itu kita kena beringat-ingat dalam diri kita. Kalau sama saja, alah tak apalah, sikit-sikit dosa ni pun nanti minta ampun lah pada Allah. Allah kan Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim. Itu pun buat dosa tersebut, tanpa kita terlupa dosa yang apabila kita lakukan, walaupun kecil mana pun, kalau tidak diiringi dengan istighfar, dia akan bertukar menjadi dosa besar. Kata daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa yang kecil itu kalau sekiranya dia diiringi dengan tidak akan dianggap dosa yang kecil itu kalau dilakukan dalam keadaan berterusan. Maksudnya apa? Dosa kecil ni dia akan bila dilakukan berterusan tanpa bertaubat pada Allah, dia akan bertukar menjadi dosa yang besar. Dan dosa yang kecil ni semakin kita lakukan, titik hitam akan berada pada hati kita. Nuktatun sauda, titik hitam itu akan berterusan, akhirnya menutup segala apa yang ada dalam hati, dan akhirnya hidayah nak masuk payah. Baik, itu pertama. Dan yang kedua disebut wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak akan ada dosa-dosa yang besar itu kalaulah dia diiringi dengan istighfar, permohonan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap dosa-dosa yang kecil itu perkara biasa. Kita ubah dosa yang kecil, ia juga perlu untuk diiringi dengan kesegeraan kita melakukan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, kalau ini ada, itu petanda-petanda bahawa diri kita ada sedikit perubahan yang Allah berikan. Dan yang ketiga iaitulah al-isti'dad lil maut. Kita ada persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak pergi ke mana-mana tempat pun kita ada persediaan. Nak pergi pergi bermusafir, melancong ke mana-mana tempat, tanya bagaimana bekalan kita, tengok kita punya visa kita bagaimana, kemudian tiket kita dah siap confirm ataupun tidak. Semua kita letak persiapan. Itu nak menuju ke tempat yang tak lama, mungkin 5 hari, ataupun pergi umrah sekurang-kurangnya 2 minggu. Paling tidak kita lakukan demikian. Tapi kita nak menuju ke satu tempat yang memang kekal selama-lamanya, tak boleh nak patah balik. Dan di situlah persiapan perlu untuk kita lakukan. Memikirkan soal ini, ketiga-tiga perkara ini disebut sebagai tanda-tanda bahawa diri kita ini ada petanda perubahan dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ustaz, kita naik satu lagi soalan sahabat kita yang menonton online ni. Izzuddin Isa. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz ada cerita tentang Qiyamul semua. Boleh terangkan sikit 1/3 malam itu waktunya antara jam berapa? Baik, 1/3 malam yang terakhir ni jam berapa? Dia kena kira tengok negeri lah masing-masing. Dia ada berbeza dari sudut waktu-waktu yang ada. Kalau katakan di negara-negara lain, dia ada perbezaan waktu tersebut. Dia kira daripada malam kita, katakanlah malam dalam 12 jam. Malam kita 12 jam. Sebab malam ni dia berbeza-beza Ustaz ni. Panjang. Ada yang malam yang panjang, ada malam yang pendek. Ambillah katakan 12 jam waktu tersebut, bahagi 3. Jadi kalau katakan 12 jam bahagi 3, maknanya dari 4 jam, 8 jam yang pertama, itu belum termasuk daripada 1/3 yang terakhir. Ambil 4 jam yang terakhir itu, itulah yang disebut sebagai 1/3 sulusul lail. 1/3 malam yang terakhir itu yang kita ambil dan kita pergunakan. Jadi cuba tumpukan pada waktu-waktu tersebut, kerana ada disebut di dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan menghidupkan pada 1/3 malam yang terakhir. Wallahu a'lam. Ada tak yang nak tanya soalan yang ada dalam dewan ni? Kalau ada. Ada nak tanya soalan? Sila. Lah bangun nak bagi mic, ingat bangun nak tanya soalan. Ada nak tanya soalan? Nak tanya maghrib pukul berapa hari ni ke? Itu semua orang tahu kan? Jadi antara keajaiban Ramadan. Subhanallah. Orang tahu maghrib pukul berapa, Ustaz? Lagi ajaib tahu subuh pukul berapa. Insya-Allah. Kita tanya balik bulan Syawal nanti. Maghrib pukul berapa? 8:05 minit ke. Alhamdulillah banyak yang Ustaz kongsi dengan kita pada hari ini. Moga-moga kita hargai. Tajuk kita pun anugerah teristimewa. Moga-moga kita hargai anugerah Allah ini dan kita terimanya dan kita manfaatkannya sebaik mungkin. Ustaz, kita minta Ustaz buat sedikit kesimpulan lah untuk pagi ni. Ustaz pun ada untuk urusan masuk pejabat, kita pun ada urusan-urusan lain lagi. Minta Ustaz buat sedikit kesimpulan insya-Allah. Dan sebelum tu saya nak maklumkan minggu hadapan hari Isnin kita ini Jumaat Sabtu Ahad ada. Sabtu Ahad tak ada jadi insya-Allah hari Isnin ni kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Tajuknya tak kenal maka tak cinta. Itu tajuk kita minggu depan bersama Ustaz Zul Ramli. Jadi Ustaz minta Ustaz buat sedikit kesimpulan untuk hari ni. Sila Ustaz. Hadirin dan hadirat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan kita pada pagi ini, jangan kita buang masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sepanjang Ramadan ini, kerana masa-masa di bulan Ramadan itu adalah merupakan hadiah dan anugerah istimewa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Hadis riwayat daripada Al-Baihaqi, riwayat daripada Ibn Huzaimah dalam sahih beliau, walaupun hadis itu ada menjadi perbincangan di kalangan para ulama hadis, tetapi dalam sahih Ibn Huzaimah menyebutkan kelebihan kepada kita dalam kita melaksanakan satu amalan-amalan yang disebut dengan haslatun minal khair, satu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menyamai tentang dengan kefarduan di luar bulan Ramadan. Dan satu perkara yang fardu yang kita lakukan menyamai dengan sebanyak 70 kelebihan-kelebihan yang ada di luar daripada bulan Ramadan. Maknanya satu kewajipan sama dengan 70 kewajipan yang kita lakukan. Dan perkara ini berlaku di bulan Ramadan. Sebab itu jangan kita ambil ringan, enteng terhadap hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan. Kita sekarang berada pada hari yang ke-6. Membilang hari tersebut. Sebab kadang-kadang ada orang yang cukup gembira dengan hari yang berakhir. Tinggal 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir itulah yang dikejar. Sebab pergi ke kedai dapat potongan bukan 10%,
Tapi kadang-kadang sampai 60% ada potongan tersebut, itu 10 malam terakhir. Jadi dia kejar pada 10 malam yang terakhir. Itu yang sepatutnya kita cari, Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Tapi lain yang dicarinya, Lailatul apa saya tidak tahu. Ya, ini di antara masa yang kadang-kadang kita tidak mengambil cakna terhadap hari tersebut. Ingat, saya nak sebut ada satu kata-kata yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Seringkali saya ulang dan saya yakin para muslimin, muslimat yang bersama pada pagi ini mengetahui akan kata-kata tersebut. Hari yang bersama dengan kita itu adalah makhluk Allah. Hari yang bersama dengan kita itu adalah duyuf. Dia adalah tetamu-tetamu kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya bena Adam, naharuka dhaifun wa lailuka dhaifun. Wahai anak Adam, siang kamu itu adalah tetamu kamu dan malam itu sebenarnya adalah tetamu kamu yang dia pergi dan dia tidak akan datang semula kepada kita. Yang datang itu adalah tetamu yang baru. Dan tetamu yang kali pertama first time ini dia datang bertemu dengan kita ini, dia datang, dia akan membuat nilaian. Dia datang menilai, panel penilai itu adalah tetamu kita ini. Dia datang, dia buat nilaian dan dia simpan nilaian tersebut. Lantas kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, fa ahsin ilaihima. Buat baiklah pada kedua-dua tetamu kamu itu. Fa in ahsanta, apabila kamu lakukan, irtahala bihamdik. Dia akan pergi. Dia pergi dengan memuji-muji kamu. Dia buat pujian, oh si fulan ni dari sudut layanannya cukup istimewa pada saya. Tetapi wa idza asa'ta, apabila kamu lakukan keburukan-keburukan, perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah, irtahala bizammik. Dia akan pergi juga. Tapi dia akan pergi dengan memberikan kepada kita kritikan-kritikan ataupun perkara-perkara yang tidak baik akan dicatatkan. Semuanya ini akan dipaparkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, gunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, bukan anugerah biasa tapi anugerah terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah ulasan yang boleh saya sampaikan, Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih Fadil Ustaz Firdaus di atas perkongsian pada hari ini. Dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang bersama di secara online. Ada yang datang ke Dewan ini, alhamdulillah. Moga-moga apa yang Ustaz kongsi tadi dapat sama-sama kita amalkan. Dan moga kita terus istiqamah untuk memanfaatkan usia kita. Allah Ta'ala bagi sihat, bagi masih hidup dalam bulan Ramadan ini, kita gunakanlah sebaik mungkin. Yang terlepas tarawih malam tadi, duit dia ada berapa juta pun dia tak akan dapat dah tarawih malam tadi. Tak akan dapat. Dia menyesal lah macam mana pun dia tak akan dapat balik. Maka manfaatkanlah yang masih berbaki ni, insya-Allah. Ustaz Khairul ada apa-apa nak sampaikan? Silakan. Nak azan maghrib ke? Dah. Saya minat betul maghrib. Ustaz dah. Sila. Habis dah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Nur Syam. Jadi sebagai makluman kita juga, pengumuman ulangan semula, insya-Allah pada malam ini kita akan adakan daurah kitab bersama yang bahagia Tuan Guru kita Ustaz Muhadir bin Haji Jul selepas solat tarawih sehingga jam 11.45 malam di Dewan Seminar. Di sebelah luar sana kita ada jual juga kitab bagi yang tak dapat nak mengikuti kelas, boleh ikut secara online. Kitab berharga RM16 dan bagi yang berhajat untuk menginfakkan kitab ataupun mana-mana perbelanjaan pengajian majlis kita pada malam ini, boleh sumbangkan, ada tabung disediakan. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat hadir, biarlah harta kita yang hadir untuk kita membantu program daurah kitab Ramadan pada malam ini, insya-Allah bermula malam ini sehingga 26 hari bulan April. Sekian, terima kasih. Habis.